Okey, tapi sebelum tu abang ni dia nak spray casing dia. Jadi aku Tiger brand casing dia. Casing dia aku buang color dulu. Pandang wajah kasih lama, teringat terbayang paras adinda. Bila ku renung engkau datang, bila ku datang engkau hilang. Baru ku daripada kau ambil gambar aku ni, baik kau pergi beli air mangga je bagus. Okay, jadi ni blok dia. Blok dia sekarang kita tengah lay. Tengah lay. Lepas tu korang tengok exhaust aku tak bersihkan lagi. Aku biar dulu. Jadi abang ni lah yang akan settlekan grand sub SS tu. Okay. Dia kalau 2JG ni kan, 2JG ni dia yang mass sport tau. Dia kalau SS 3YR, tapi SS dengan sport sama je. Dia sama kan? Dia punya road. Dia sama pakai kan? Apa? Cakap, nak cakap apa? Tu tak nak cakap tu ai. Apa sebenarnya aku ni aus pergi beli air mangga. Aus. Jod nak siap ni. Aku nak payung okey, tapi nak pergi jauh. Oh, nak pergi beli susah kan? Nak pergi beli tu, aduh, malas lah. Saya pembeli tak ada ni hari. Tak ada ke? Kenapa aku? Sebab dia best. Okay, jadinya kita benda tu. Bukan kita, dia. Jangan tengok. Tak pandai nak ni. Cakap lah sikit. Nak tahu siapa dia? Dia di depan babi. Kalau dekat dia buat dia lagu tu sial. Betul gambar topi. Dia di depan. Lepas tu gambar topi tu tutup Cik, betul gambar buaya tu sial. Babi. Yalah. Buaya darat dia. Jadi buaya tu jadi Padu Aku tengok pun lain macam sial. Topi putih. Oh. Dengan janggut dia. Jom banyak-banyak jenis sambal je. Oh kawai panah boh. Panah Panah boh. Macam mana Ni semua dosa banyak. Sikit je. Asal diamnya? Kau lah cakap. Kau kan tengah buat. Ada, kau nak cakap macam mana? Cakap lah apa-apa. Nyanyi je. Nyanyi? Kalau suara kau sedap lah.
penyanyi kata Facebook kau semua like apa perempuan tau. Ingat tu. Ingat gua tak laku. Pandang tangan sikit kan. Perempuan yang like tu mungkin dia buta. Walaupun kau sengit sini pun kan. Ada ramai semua nak keluar. Ingat gua apa? Alamak. Gua cakap apa? Ha. Bising pula, mekak pula. Kak dia orang. Ngaju. Ngaju. Mekak. Kau macam marah je. Tak. Panasnya. Aduh. Okey, ni wasi road Kau tu kenapa simpan? Simpan lah. Boleh pakai lagi lah. Jadinya kenapa ketuk itu Ha? Kenapa ketuk itu Ketak sangat. Ketak sangat. Jadinya kena buka sikit lah. Dah buka sikit lah. Biasa lah. Biasa berapa gap dia bang? Gap dia 1.2 mm. 1.2. Kalau tak ada, kalau tak nak 05G okey layan. Malam jadi zombie lah. Malam tu jangan tak tidur lah. Okey. Macam biasa je bang. Mana? Memang lah hari-hari tak tidur memang. Buat apa? Kalau nak tahu lagi siapa yang tak tidur, tu ni kat kaunter tu. Tak tidur. Okay, jadinya kita balancing dia ni. Ya. Yok. Aku tengah buat juga. Tengok. Okey, aku pula. Walau weh. Padu Walau. Mantap. Walau. Lucu lah. Susah nak jumpa lah. Bearing-bearing lama dia kan. Kita keluarkan dulu bearing-bearing lama dia. Lepas tu baru kita pasang yang baru. Okey, hari ni aku nak pasang enjin SS ni kan. Tapi kita tu keluarkan bearing-bearing lama dia ni. Bearing-bearing lama dia ni kita keluarkan. Kita masuk bearing yang baru. Okey, tapi sebelum tu abang ni dia nak spray casing dia. Jadi aku Tiger brand casing dia. Casing dia aku buang color dulu. Dengan kita buat casing RZ ni. 1 2 3. Kita gosok celah-celah ni kan. Sebab aku nak spray sekali. Okey, jadinya kita buat 1 2 3 4 dengan casing belah magnet dia. Casing belah magnet dia aku belum basuh lagi tu. Sekejap lagi aku basuh. Sekarang ni aku nak buat RZ ni bunyinya dulu. Sebab RZ ni member aku nak pasang kat motornya. Jadinya aku kena buat cepat. Okey, kalau korang tengok dalam gambar tu kan, dalam video tu, time ni aku nak buka blind bearing. Blind bearing ni aku buka pakai puller.
pula ni dia ada 3 kaki. Lepas tu bila kita ikat yang atas tu, dia akan tolak ke bawah. Lepas tu kaki yang 3 tu dia akan kembang. Dia akan melekat dekat lubang bearing lah. Bila dia dah habis, kita dah habis ikat kan, bila kita dah habis ikat yang atas tu, baru kita ikat pakai spana 17, tak silap aku, 17 ke 19. Nanti dia tarik lah. Dia tarik tu naik ke atas. Jadinya dia tarik keluar dengan bearing-bearing sekali. Sebab sebelum ni aku bagi budak ni buka bearing lama kan. Jadinya blind bearing tu dia tak pandai buka. Jadinya aku tunjuk dia. Aku ajar dia macam mana nak buka. Lepas tu aku tengok benda tu dah boleh naik, aku bagi dia adjustable tu. Lepas tu suruh dia buka sendiri benda tu. Aku nak bagi dia tengok benda tu naik. Tool tu aku beli mahal juga tu, dalam RM60 ke RM70 untuk sebesar tu je. Kalau kau tengok bearingnya dah tercabut. Lepas tu kalau korang nak cabut bearing tu keluar, T yang atas pun korang kena naikkan balik. Tapi budak ni dia tak pandai, dia tak tahu sangat pun pasal motor. Cuma dia ada minat nak belajar. Dia anak jiran aku ni, selang satu rumah je. Dia baru habis SPM. Dia tak pakai motor pun. Tapi aku dah cakap dengan dia nak beli double R. Kalau korang dengar bunyi mesin angin tu kan, bunyi berus tu, aku tengah berus casing masa tu. Sebab tu aku bagi dia buka bearing dulu semua. Aku suruh dia buka bearing dulu semua, bersihkan semua. Lepas tu baru aku masukkan bearing yang baru. Sebab aku kena siapkan casing tu. Kalau aku melayan satu benda je, nanti kerja lain tak siap. Jadinya aku bagi dia buka bearing lama, lepas tu suruh dia bersihkan. Aku memang akan basuh dulu casing-casing tu, baru cabut bearing-bearing lama tu. Sebab aku memang macam tu selalu. Gasket pun sama, aku akan bersihkan selepas aku basuh. Dia ada beza pada akulah. Kalau macam kita bersihkan lepas kita basuh kan, jadinya bila kita bersihkan gasket tu kan, bila kita tembak angin, yelah benda yang kering, dia akan terbang lah. Kalau kau tengok dalam video ni, dia tengah fikir macam mana nak buka benda tu. Lepas tu time aku datang, aku buka benda tu, baru dia cakap, oh macam gitu buka. Dia tak tanya pun. Masa tu aku tengah busy menggosok casing RZ tu. Jadinya aku tak fokus dekat dia lah, sebab aku tengah buat casing RZ dengan casing SS ni sekali lah. Okey, kalau korang tengok dalam video ni, aku suruh dia cabut oil seal dekat sub gear. Oil seal sub gear ni memang agak susah sikit nak buka sebab dia belah dalam. Lepas tu aku suruh dia try buka. Lepas tu dia try buka daripada tengah. Daripada tengah tak boleh. Lepas tu dia nak congkir daripada tepi. Aku tak bagi dia, sebab daripada tepi yang merosakkan rumah oil seal tu. Kebanyakannya aku pernah jumpa banyak lah orang congkir daripada belah tepi, maksudnya daripada rumah tu. Jadinya tak okey kalau congkir di situ, boleh merosakkan rumah oil seal tu sendiri ya kan. Jadinya aku ajar dia macam mana nak buka benda tu. Lepas tu bila dah bersihkan semua, tempat-tempat tu dah lap, aku akan bersihkan pakai berus dawai tu tau. Rumah-rumah oil seal semua aku akan gosok pakai berus dawai tu, bukan pakai kertas pasir. Pakai dawai. Sebab pakai dawai kita tak besarkan lubang tu lah, tak merosakkan diameter dia. Aku akan berus semua tempat-tempat tu, aku berus. Celah-celah tu semua aku berus, bersihkan. Mana tempat-tempat yang aku tak boleh nak bersihkan, aku bersihkan pakai berus.
Jadinya dia tengok lah, anak jiran aku tu, dia tengok aku bersihkan. Aku cakap dengan dia, setiap kerja yang aku buat suruh dia tengok. Nanti next time dia boleh buat sendiri lah. Tapi budak ni okey juga, dia cepat belajar. Dia baru berapa hari tolong aku, baru 3-4 hari lah. 3-4 hari. Cuma aku busy sikit, sebab kalau time nak beli barang tu aku kena keluar rumah. Jadinya dia kena tunggu aku balik. Lain lah kalau time aku tengah-tengah buat kerja, aku nak beli barang, dia ada lah kat rumah. Aku cakap dia tunggu aku je. Sebab aku beli barang pun dekat je, tak jauh pun dengan rumah aku. Jadinya dalam video ni aku bersihkan semua tempat. Okey, bila semua tempat tu dah bersih, aku dah gosok yang dekat dalam-dalam tu. Aku suruh dia bersihkan gasket. Gasket tu aku suruh dia buang kat celah-celah tu, dekat celah-celah enjin, dekat tapak rival punya gasket, dekat blok, dekat casing sebelah kanan, dekat casing tengah. Aku suruh dia bersihkan semua. Aku cakap ni kau bersihkan dulu, nanti kita pasang bearing. Okey. Jadinya kita korek benda ni, sebab aku memang tak buang hari tu, sebab nak tunjuk dengan owner macam mana gaya kita nak korek benda ni. Melekat. Okay, jadi inilah lubang exhaust dia yang sebenar. Okay, jadinya kita pasang bearing. Tapi kena panaskan benda ni. Kita pasang yang sebelah magnet dulu. Kita pasang oil seal pula, bearing yang dekat grain sub. Bearing kat grain sub ni nombor dia 6205 kiri kanan. Kalau motor SS ke Sport ke sama je nombor dia 6205. Lepas tu Agin duduk sini sikit dulu. Nanti dia kena mic. Kita panaskan dalam 3 minit 4 minit. Lepas tu kita masukkan bearing. Dah. Jadinya kita lepas kita masukkan tu, kita tunggu dia sejuk sikit.
baru kita masukkan crankshaft. Tapi sekarang aku belum nak masukkan crankshaft. Aku masukkan bearing yang lain dulu. Bearing yang kecil ni dengan bearing yang dekat sub sprocket. Yang kecil dulu . Sebelah pula. Dah. Okey, jadinya dah. Lepas tu kita tunggu dia sejuk. Lepas tu yang lain ni pun korang buat benda yang sama. 3 minit 4 minit ni. Okay, lepas tu kita pasang oil seal yang sementara tunggu yang kes belah magnet tu sejuk. Kita pasang yang sebelah sini, oil seal dia dah sejuk tu. Lepas tu kita letak minyak sikit kat sini. Okay, ini belah dalam. Lepas tu ni belah luar. Ni ada petak-petak ni kan. Masukkan kat sini. Tekan dia pakai bob. Dah tekan pakai bob, kita pasang benda ni. Mana pula benda ni? Ni. Benda ni dia ada dekat sini. Dia letak di cover benda tu lah. Dia cover oil seal tu. Okay, lepas tu kita pasang crankshaft dia dulu lah. Crankshaft dia aku dah tukar rod baru. Gap dia kan sikit je kan. Lepas tu kita letak minyak sikit dekat bahagian magnet dia ni. Aku akan masukkan crankshaft dulu, baru masukkan gearbox. Sebab kalau tidak nanti susah nak masukkan gearbox. Okay, crankshaft dia ni kita nak masukkan macam biasa lah, pakai benda ni. Ini nampak. Kita masukkan benda jack ni, ikat. Okay, lepas tu kita ikat benda ni. Lepas tu disebabkan kita nak ikat, bukan. Kita nak ikat macam ni ke sini, kita tahan pakai ni.
Jadinya kita ikat benda ni. Lepas tu kita tengok dia gerak. Alvin tengok dia masuk tak? Masuk. Masuk kan? Dia kalau bunyi macam tu, korang jangan pelik. Itu maknanya rumah bearing dia okey. Okey. Lepas tu kita buka balik. Tu buka benda yang aku buat tahan ni. Buka. Bukan buka tu, buka ni. Pusing. Okay, lepas kita dah apa? Dah pasang gensap, baru boleh pasang gearbox. Mana pistol lah? Pistol lagi mana? Nampak? Okay, ni gearbox dia dua. Satu ni dia ada macam klip piston tau, tapi dia sebenarnya klip gear. Dia ada dekat atas ni. Okay, lepas tu bawah kelas ni dia ada satu wasir. Dia duduk sini. Ambilkan abang minyak grease. Kita letak grease. Bukan apa, bagi benda tu melekat dia. Jangan dia terkeluar, senang-senang terkeluar. Sebab kita nak pasang gearbox, kalau dia tertanggal susah juga. Lepas tu letak wasir ni. Lepas tu dia macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu dekat badan dia ni kita letak minyak grease sikit. Minyak selender pun boleh, tapi dah depan mata aku dia minyak grease. Lepas tu kita terus masukkan kat sini. Kalau dia ketat, korang pakai bontot screwdriver tu, kau ketuk je gini. Dia dah masuk tu, baru kita pasang dia punya ketam dia tu. Orang panggil ketam, aku pun panggil ketam lah. Alvin tengok dalam tu, dia ada macam dua tu kan. Di kaki dia tu dua. Lepas tu ni pasang gear dia. Sebelum pasang tu kita letak minyak ni. Dia macam ni, macam U tu. Tengok dalam tu.
Lepas tu letak minyak sikit. Tu kalau korang tengok, satu ni dia kecil kan, satu ni dia besar. Maknanya yang kecil ni dekat sub class, yang besar ni dekat sub gear. Jadinya kita masukkan sub class dulu. Terbalik. Dia macam ni sebab dia punya gear dekat sini. Angkat sikit sebab dia sangkut. Jadi aku angkat sikit. Kita masukkan balik. Tapi time korang nak masukkan tu, korang tengok balik wasir tu dia kena tak. Wasir yang bawa gear tu kan. Lepas tu kita masuk yang belah sprocket. Motor, kalau motor ni dia punya ketam tu, dia punya lock ni dekat luar tau, dia boleh cabut. Susah pula nak masuk. Dia masuk macam tu. Okey. Tapi kita jangan masukkan lagi. Masukkan gear dia punya ni dulu. Dia bawah ni ada satu spring dengan tembaga, tapi tu nanti aku pasang. Jadi aku akan pilih dia yang bawah sekali lah. Korang angkat sikit gear yang dekat kelas dia tu, masukkan ke dalam. Gear yang ni pun korang angkat, masukkan ke dalam macam tu. Lepas tu baru korang ambil sub ni. Sub ni dalam dia pun ada spring ni. Mana spring dia? Kat sini kot. Tak. Disebabkan benda ni senang hilang, jadi aku letak dalam ni. Ni spring dia. Ni. Dia ada dua tu, lagi satu untuk lampu gear kan. Spring tu duduk dekat sini. Bulu kucing pun ada. Lepas tu korang masukkan. Lepas tu korang ketuk pakai bontot screwdriver ni. Jadinya benda tu main macam tu bila dia ada spring. Lepas tu korang letak minyak sikit kat situ. Kalau korang nak check gear dia okey ke tak okey kan, korang pusing sub class ni sambil pusing benda ni. Nampak tau, dia boleh main tu, dia okey lah. Dia patutnya minyak tu kena letak kat luar, tapi aku lupa tadi. Dia benda ni kalau tak ada minyak dia jadi susah juga.
Jadinya ni gear free. Okey. Lepas dah siap tu baru kita letak gam gasket dekat sini kan. Kita letak gam gasket semua, baru kita pasang. Sebab motor 2 stroke ni biasanya dia tak ada gasket dekat sini. Kalau 4 stroke FZ LC Waisuku, dia tak ada gasket dekat tengah. Kalau motor lain kebanyakannya ada. Tak gam. Tak payah banyak gamnya. Letak dekat atas ni lah. Dekat atas. Letak gitu. Apa? Lepas tu kan, kat sini dia ada O-ring tau. O-ring ni korang buka, tukar yang baru. Ni lah O-ringnya. Cocok je ke dalam. Cocok keluar tu bahaya tangan. Okay, lepas tu kita pasang grand sub dia dulu lah. Grand sub dia aku dah tukar rod baru. Gap dia kan sikit je kan. Lepas tu kita letak minyak sikit dekat bahagian magnet dia ni. Aku akan masukkan grand sub dulu, baru masukkan gearbox. Sebab kalau tidak nanti susah nak masukkan gearbox. Okay, grand sub dia ni kita nak masukkan macam biasa lah, pakai benda ni. Kita masukkan benda jack ni, ikat. Okay, lepas tu kita ikat benda ni. Kita nak ikat macam ni ke sini. Kita tahan pakai ni. Okey. Jadinya kita ikat benda ni. Lepas tu kita tengok dia gerak. Alvin tengok dia masuk tak? Masuk. Masuk kan? Dia kalau bunyi macam tu, korang jangan pelik. Itu maknanya rumah bearing dia okey. Okey. Lepas tu kita buka balik. Tu buka benda yang aku buat tahan ni. Buka tu, buka ni. Pusing.
Okey, lepas kita dah pasang crankshaft, baru boleh pasang gearbox. Mana pistol lah? Tu pistol lagi namanya. Nampak? Ya. Okey, ni gearbox dia 2. Satu ni dia ada macam klip piston tau, tapi dia sebenarnya klip gear. Dia ada dekat atas ni. Okey, lepas tu bawah kelas ni dia ada satu wasir. Dia duduk sini. Ambilkan abang minyak grease. Kita letak grease. Bukan apa, bagi benda tu melekat je. Jangan dia terkeluar, senang-senang terkeluar. Sebab kita nak pasang gearbox, kalau dia tertanggal susah juga. Lepas tu letak wasir ni. Lepas tu dia macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu dekat badan dia ni, kita letak minyak grease sikit. Minyak selender pun boleh, tapi dah depan mata aku dia minyak grease. Okay, lepas tu letak minyak sikit. Kalau korang tengok, satu ni dia kecil kan, satu ni dia besar. Maknanya yang kecil ni dekat sub class, yang besar ni dekat sub gear. Wasir yang bawa gear tu kan. Okay. Lepas tu kita masuk yang belah sprocket. Kalau motor ni, dia punya ketam tu, dia punya lock ni dekat luar tau, dia boleh cabut. Susah pula nak masuk. Dia masuk macam tu. Okay. Tapi kita jangan masukkan lagi. Masukkan gear dia punya ni dulu. Dia bawah ni ada satu spring dengan tembaga, tapi tu nanti aku pasang. Jadi aku akan pilih dia yang bawah sekali lah. Korang angkat sikit gear yang dekat kelas dia tu, masukkan ke dalam. Gear yang ni pun korang angkat, masukkan ke dalam macam tu. Lepas tu baru korang ambil sub ni. Sub ni dalam dia pun ada spring ni. Mana spring dia? Kat sini kot. Tak. Disebabkan benda ni senang hilang, jadi aku letak dalam ni. Ni spring dia. Ni. Dia ada dua tu, lagi satu untuk lampu gear kan. Spring tu duduk dekat sini. Bulu kucing pun ada. Lepas tu korang masukkan. Lepas tu korang ketuk pakai buntut screwdriver ni.
Jadinya benda tu main macam tu bila dia ada spring. Atau korang letak minyak sikit kat situ. Okay, kalau korang nak check gear dia okey ke tak okey kan, korang pusing subclass ni sambil pusing benda ni. Nampak tu, dia boleh main tu, dia okey lah. Dia patutnya minyak tu kena letak kat luar, tapi aku lupa tadi. Dia benda ni kalau tak ada minyak dia jadi susah juga. Jadinya ni gear free. Okey. Lepas dah siap tu baru kita letak gam gasket dekat sini kan. Kita letak gam gasket semua baru kita pasang. Sebab motor 2 stroke ni biasanya dia tak ada gasket dekat sini. Kalau 4 stroke FZ LC Waisuku dia tak ada gasket dekat tengah. Kalau motor lain kebanyakannya ada lah. Tak gam. Tak banyak gamnya. Lepas tu kan, kat sini dia ada O-ring tau. O-ring ni korang buka, tukar yang baru. Ni lah O-ring ni. Cocok je ke dalam. Cocok keluar tu bahaya tangan. Lepas tu kita letak minyak dekat sini. Okay, lepas tu korang ambil lah plastik ke apa-apa ke, buat ketuk benda ni. Ketuk gitu je, dia dah masuk lah. Lepas tu baru korang terbalik kan. Baru kita pasang skru dia. OC Grand Sub yang belah magnet dia macam gini tau. Dia OC Grand Sub dia akan macam gini. Dia akan ada lubang. Tapi yang belah dalam tetap yang macam gini. Lepas tu kita pakai minyak sikit. Tak Grand Sub ni letak minyak sikit. Tak nampak Grand Sub. Tak Grand Sub ni letak minyak sikit. Kau pasang. Pasang ni aku ketuk je. Tapi kita alas OC lama lah. OC yang lama tu korang letak atas dia tu. Lepas tu korang buka benda ni.
Kau letak atas ni, ketuk tu. Okay, jadinya dah masuk. Bila kita pakai yang lama, nanti yang baru tu tak rosak. Kita balikkan semula. Kita dirikan macam ni. Tengok benda ni okey tak? Sebab kadang-kadang bila kita pasang grain sub kan, lepas kita pasang, nanti dia keras tau. Dia jam. Bila jam, kau pasang skru kat sini, pasang wasi dia, pasang skru, kau ketuk je salah satu antara kiri dengan kanan, nanti dia ringan. Okay, kalau yang ini aku tunjuk, nak kena tunjuk tinggi ni sebab dalam barang dekat dalam tak nampak.